Ustaz, apakah tanda-tanda yang ada pada diri kita yang menunjukkan Allah telah menerima amalan kita di bulan Ramadan yang telah kita lalui? Kalau sama saja menunjukkan amalan kita tidak diterima ke Ustaz? Bagus. Masya-Allah. Tanda-tanda. Masya-Allah. Alamat apakah tanda-tanda yang ada dalam diri kita? Saya teringat Ustaz ada suatu ayat yang Allah sebut, kalau saya silap Ustaz tolong perbetulkanlah ayat tersebut. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih. Antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya itu kepada Islam, maka dia berada di dalam cahaya Allah, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala nyatakan demikian. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan mereka berada di dalam cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya Tuhannya ketika itu. Ditanya, "Wa ma alamatuhu ya Rasulullah?" Mereka ni bila disebut demikian dadanya akan terbuka ketika itu lapang, maka apa tanda-tandanya? Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda yang ada dalam dirinya itu, pertama at-tajafi an daril ghurur, ya, iaitulah dia akan cuba berusaha dalam hidupnya itu untuk menjarakkan dirinya, tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan kehidupan-kehidupan yang mempesonakan. Maksudnya kehidupan dunia ni tak terlalu mengambil berat dengan apa yang ada. Dahulu kalau katakan ketika nak solat dengan meeting lebih diutamakan. Tak apalah, meeting solat ni boleh kita laksanakan sampai hujung waktu pun tak apa, masih lagi berada dalam waktunya. Nah, kita akan berubah dari sudut tindakan kita dengan mengutamakan ibadah solat, kerana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di atas waktunya. Ada sebahagian ulama memberikan tafsiran daripada hadis itu, ay as-salatu fi awwali waqtiha, iaitu sembahyang pada awal waktunya. Kita ubah corak dalam kehidupan kita, nak menggambarkan dunia ini bukanlah merupakan matlamat utama yang dikejar dalam kehidupan, tapi sebaliknya kita berusaha untuk mencari setiap perkara di dunia ini bagi membolehkan kita memperolehi saham-saham di hari akhirat kelak. Dan kemudian yang kedua, dalam ayat tersebut ataupun di dalam catatan yang disebut oleh ulama tafsir, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran, itu disebutkan dia akan mendekatkan diri, berusaha untuk mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang membawa kepada hari akhirat. Maksudnya apa? Dia buat satu kerja ni, apa pahala yang dia dapat? Dia buat ni, adakah aku buat dapat dosa ataupun dapat pahala? Itu kita kena beringat-ingat dalam diri kita. Kalau sama saja, alah tak apalah, sikit-sikit dosa ni pun nanti minta ampun lah pada Allah. Allah kan Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim. Itu pun buat dosa tersebut, tanpa kita terlupa dosa yang apabila kita lakukan, walaupun kecil mana pun, kalau tidak diiringi dengan istighfar, dia akan bertukar menjadi dosa besar. Kata daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak akan ada dosa yang kecil itu kalau sekiranya dia diiringi dengan tidak akan dianggap dosa yang kecil itu kalau dilakukan dalam keadaan berterusan. Maksudnya apa? Dosa kecil ni dia akan bila dilakukan berterusan tanpa bertaubat pada Allah, dia akan bertukar menjadi dosa yang besar. Dan dosa yang kecil ni semakin kita lakukan, titik hitam akan berada pada hati kita. Nuktatun sauda, titik hitam itu akan berterusan, akhirnya menutup segala apa yang ada dalam hati dan akhirnya hidayah nak masuk payah. Baik, itu pertama. Dan yang kedua disebut wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak akan ada dosa-dosa yang besar itu kalaulah dia diiringi dengan istighfar, permohonan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap dosa-dosa yang kecil itu perkara biasa. Kita ubah dosa yang kecil, ia juga perlu untuk diiringi dengan kesegeraan kita melakukan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, kalau ini ada, itu petanda-petanda bahawa diri kita ada sedikit perubahan yang Allah berikan. Dan yang ketiga iaitulah al-isti'dad lil maut. Kita ada persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak pergi ke mana-mana tempat pun kita ada persediaan. Nak pergi pergi bermusafir, melancong ke mana-mana tempat, tanya bagaimana bekalan kita, tengok kita punya visa kita bagaimana, kemudian tiket kita dah siap confirm ataupun tidak. Semua kita letak persiapan itu nak menuju ke tempat yang tak lama, mungkin 5 hari, ataupun pergi umrah sekurang-kurangnya 2 minggu. Paling tidak kita lakukan demikian.
Tapi kita nak menuju ke satu tempat yang memang kekal selama-lamanya, tak boleh nak patah balik. Dan di situlah persiapan perlu untuk kita lakukan. Memikirkan soal ini, ketiga-tiga perkara ini disebut sebagai tanda-tanda bahawa diri kita ini ada petanda perubahan dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ustaz, kita ini satu lagi soalan sahabat kita yang menonton online ni. Izzuddin Isa. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz ada cerita tentang Qiyamul semua. Boleh terangkan sikit 1/3 malam itu waktunya antara jam berapa? Baik, 1/3 malam yang terakhir ni jam berapa? Dia kena kira tengok negeri lah masing-masing. Dia ada berbeza dari sudut waktu-waktu yang ada. Kalau katakan di negara-negara lain, dia ada perbezaan waktu tersebut. Dia kira daripada malam kita, katakanlah malam dalam 12 jam. Malam kita 12 jam. Sebab malam ni dia berbeza-beza Ustaz ni. Panjang. Ada yang malam yang panjang, ada malam yang pendek. Ambillah katakan 12 jam waktu tersebut, bahagi 3. Jadi kalau katakan 12 jam bahagi 3, maknanya dari 4 jam, 8 jam yang pertama, itu belum termasuk daripada 1/3 yang terakhir. Ambil 4 jam yang terakhir itu, itulah yang disebut sebagai 1/3 sulusul lail. 1/3 malam yang terakhir itu yang kita ambil dan kita pergunakan. Jadi cuba tumpukan pada waktu-waktu tersebut, kerana ada disebut di dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan menghidupkan pada 1/3 malam yang terakhir. Wallahu a'lam.